Sekarang Nisa, kita akan mengikuti bersama wawancara itu mengenai dengan didiklah dari hati. Dan narasumber kita ni pun sudah bersedia di sebelah kiri saya. Apa kata kita ni siapa saja ya? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar pada hari ini? Alhamdulillah. Puan apa khabar? Alhamdulillah ya. Jadi Auda, kita hari ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Aminur Hazim bin Haji Osman, iaitu pakar motivasi. Pertama sekali kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji ya kerana datang ke studio Ramai Pagi untuk membergakannya mengenai dengan tajuk kita iaitu didiklah dari hati ya. Jadi tuannya sebagai mukadimah, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita apa maksud ataupun makna didikan dari hati ini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih, Puan. Okey, pertama kalinya kenapa hati ya? Kenapa hati itu? Sebab confirm ada something special kalau sudah didik dari hati itu. So sudah mendidik ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita ni juga. And then kenapa hati? Sebab seperti yang kita tahu, hati itu sebenarnya yang mahal. Macam mana boleh yang mahal? Sebab banyak ada yang ada di dalam hati ini. Dia dapat dibalik. Perasaan, emosi dan macam-macam. Okey, dan kalau kita ni lihat lagi, sebab apa? Allah melihat dalam hati. Allah nak melihat dari segi pakaian, jawatan dan mana-mana. Dan jika sekiranya di dalam hati ini ada Allah, maka akan kuatlah hati kita ini tu. Sebab itu kenapa perlunya didik dari hati. So tadi kan tahu macam mana kan didik dari hati ini? Macam mana tu tuan? Macam mana caranya? So antaranya kalau kita ni mendidik dari hati ini, antaranya yang pertama ialah dengan ikhlas. Macam mana lagi ikhlasan ni? Bukannya senang. Ikhlas ni dia nampakkan tuan. Macam mana kita ni menzahirkan rasa ikhlasan tu? Ya, macam mana kita menzahirkan ikhlasan ni? Sebab ia nampak sesuatu dah sesuatu special. Sesuatu yang dah nampak datang daripada Allah lagi. Dan kemudian selain daripada ikhlas, dengan kita ni mendidik dengan kasih sayang. Ibarat kalau kita ni mendidik dengan kasih sayang, outcome-nya tu masya-Allah dari hati ke hati. Ibarat dari mata turun ke hati. Dan antara lain lagi kita ni mendidik dengan penuh empati. Macam mana lagi empati itu? Itu yang perlu kita ni ketahui. Satu kita ni perlu didik dari hati. Dan antara ketiga-tiga elemen tadi itu, macam mana boleh kita ni mendidik? Bukan saja mendidik untuk ani. Kalau kita ni faham mendidik ani membagi ilmu biasanya itu mendidik secara formal ilmu saja. Tetapi apa lagi dari hati ni? Kita ni akan memperbaiki, memahami emosi masing-masing. Satu itu datang dari hati. Ibarat kalau kita ni tahu kan Rasulullah kita ni yang mendidik dari hatinya. Satu sampai sekarang kita ni masih ada rasa sayang raya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So apa? Sebab ia mendidik dari hati. Contoh yang paling yang perlu kita ikutkan. Okey. Dan antara lain lagi, kalau kita ni mendidik dari hati ni, individu yang kita ni sampaikan didikan itu, anak ke kawan kan sahabat, ia akan terasa dihargai. Dan akan terasa terdorong. Kalau ia lama ia terasa down, dengan adanya didikan dari hati akan terdorong semangat dia balik. Itulah sedikit mengenai dengan didik dari hati. Itu mukadimahnya ya. Message yang kata ni hantar dari hati pun sampai dari hati ke hati tu memang bahasanya itu cukup manis, cukup indah sebetulnya. Dapat kita dirasakan keakrabannya, ketulusannya. Jadi ingin juga diketahui ya tuan, konsep didikan dari hati ni macam mana kita akan terapkan dalam kehidupan seharian, mungkin sebagai seorang pendidik, seorang guru dan ibu bapa sebagainya. Alhamdulillah. So, macam mana kita ni kan menerapkan dalam kehidupan kita ni sebagai mendidik dari hati ni. Sebab dalam kehidupan ni kita ni sentiasa mendidik. Nak kira ibu bapa, guru, abang, adik, tapi dengan ada didikan yang sesuai, insya-Allah sesuatu yang baik. Tapi macam mana konsepnya? Antaranya ialah kita ni perlunya ada empati dan pemahaman. Macam mana tu maksudnya? Empati dan pemahaman ni. Kita ni perlu memahami latar belakang individu itu. Lebih-lebih lagi anak-anak kita ni. Ataupun pasangan kita ni. Macam mana kita ni kan memahami diorang punya
keperluan, especially daripada didikan agama. Macam mana kita ni kan memahami didikan agama ni, bukan saja memahami didikan agamanya, macam mana kita ni kan menyebabkan ia mau mempraktikal mengenai dengan agama ni, dan macam mana anak-anak ni mau menerima nasihat-nasihat kita ni. Okey, itu antaranya lah. Dan antara lain lagi, of course lah, perlunya ada kesabaran dan keterbukaan. Macam mana kita ni kan menerapkan kesabaran dan keterbukaan ni? Bukannya senang Betul. Menguji peran ni, kira ujian peran itu Yes, ujian dalam kehidupan. Kalau dia sabar, musnahlah. Memang mudah kalau kita bercakap sabar. Sabar. Tapi untuk mempraktikkannya kadang-kadang ada masanya. Ibu bapa juga dengan letih, lelah seharian itu untuk bersabar dengan kerana anak-anak dan sebagainya. Kerana keadaan juga lagi. Betul. Dan kita ni tidak akan sadar saat kita ni diuji itu, atau ada ujian kita ni, atau saat yang benar-benar kita ni dah sadar, saat itulah kesabaran itu akan menguji kita ni. Tetapi kenapa? Itulah aturannya, kasih sayang Allah kata ni. Kenapa ia uji kita ni? Sebab ia tahu kita ni ada tahap kesabaran di sana. Dan untuk memperbaiki anak-anak kita ni, sekeliling kita ni dan diri kita ni sendiri. Satu, perlunya ada sabar. Dan sabaran ini pun ada peringkat-peringkatnya macam mana. Tapi insya-Allah dengan praktikal, dengan teori yang sesuai, kita ni boleh menggunakan kesabaran yang sesuai. Antaranya ialah sabar dalam menghadapi menjalankan, melaksanakan perintah Allah. Itu antaranya. Okey, dan antara lain lagi yang perlu kata ni diimplement dalam didikan dari hati ini ialah komunikasi yang berkesan. Komunikasi antara individu itu. Banyaklah antaranya sama anak especially. Macam mana kita ni kan berkomunikasi sama anak ni? Kan anak ni ada yang perempuan, ada lelaki, ada umurnya masih kanak-kanak. Pendekatannya berbeza. Berbeza pendekatannya. So kalau kita ni approaching, let's say ia sudah meningkat remaja. Kalau kita ni approaching secara kanak-kanak kurang sesuai. Betul. Macam mana approaching yang remaja untuk sesuai untuk anak-anak kita ni? So apa? Dengan kita ni approaching didik dari hati ni, ia punya impact long term. Mungkin ada tegasnya di sana, tetapi ada disiplinnya di sana. So itulah antara perlunya ada komunikasi. Okay, and then antara lain lagi adalah sokongan moral. Okey, yang terakhirnya itu sokongan moral, emosi dan moral itu. Kan kadang-kadang ada waktu anak-anak ataupun adik-beradik kita ni ataupun keluarga kita ni emosinya time itu instabil. So macam mana kita ni mendidik ia dari hati. So perlulah kita ni mengetahui emosinya macam mana dan memberilah sokongan-sokongan moral. Itu paling penting sebenarnya. Dengan adanya sokongan moral, insya-Allah kuat hati ya. Jadi antaranya ialah empati, yang seterusnya ada kesabaran, keterbukaan, komunikasi yang berkesan dan juga sokongan moral. Itu adalah antara macam mana untuk kita menerapkannya dalam kehidupan. Jadi ini tuannya, apa beza mendidik secara biasa dan juga mendidik dari hati? Saya percaya pasti akan ada perbezaan. Mungkin tuan boleh kongsikan? Ya, betul. Satu, ia ada perbezaan yang biasa dan yang dari hati ni. Macam contoh kalau nasi katok ada biasa, ada pedas, macam-macam sambal. So macam-macam ada. So cuma tujuan dalam kata ni mendidikan ni. Ada yang biasa, ada yang dari hati, tapi macam mana? Kalau yang biasa ni mostlynya kita ni akan berfokuskan kepada yang lebih formal. General sajalah. General saja. Atau maksudnya kita ni mendidik secara biasa, berfokuskan yang general. Tetapi apa yang didik dari hati ni? Katanya akan lebih dalam lagi. Katanya akan melihat emosinya macam mana. Di dalamannya tu spiritualnya macam mana. So itulah didikan dari hati itu. Dia lebih dalam dan bezanya lagi impaknya long term. Especially memanglah katanya akan melihat kepada anak-anak kata ni. Kalau kata ni mendidik dari hati, mungkin waktunya kanak-kanak, waktu remaja, ia akan memerlukan kata ni. Tapi impaknya sudah hanya dewasa. Ia akan tekanangan kita ni. So that's why didik dari hati ni lain macam ia punya formula. Jadi sesuatu didikan yang boleh menyentuh hati seseorang lah tu tuan. Yes, betul. Sebab hati yang kita disebut tadi, hati itu milik Allah. Hati ini milik Allah dan ia membolak-balikkan hati kita ni. Dan macam mana ia boleh menyatukan hati kita ni itu adalah dari Allah. Contohnya, macam mana boleh baju tadi sama hari ni? Kebetulan ya tuan. Kebetulan. So, mungkin Allah yang punya aturan. Sebab katanya pakai baju ni, tapi hati itu milik Allah.
menyatukan kita ni untuk apa kita ni hari ini hari Sabtu untuk kita ni happy macam itu dan sebagainya dan itulah antara perbezaan antara didikan biasa dan didikan dari hati. Tapi kadang kalau ingin juga bertanya, adakah didikan hati ni seperti memanjakan ataupun tidak cara tu? Okey, kalau erti kata memanjakan ini perlu juga dalam kehidupan dalam kehidupan kita ni macam memasak. Ada garam, ada gula. Kalau kurangnya ni, kuranglah rasa makanan itu. So dalam kehidupan ini dengan adanya manja, dengan adanya tegas, dengan adanya menasihati, dan dari sanalah keluarnya didikan dari hati itu. Sebab setiap kita ni ada waktu-waktu tertentu memerlukan nasihat yang tegas. Ada waktu memerlukan nasihat yang ada manjanya. Ikut situasi lah sebetulnya. Ikut situasi, ikut kategori juga. Kan kanak-kanak ada yang damit-damit tanya. Kanak-kanak ni biasanya suka bermanja ni. Dipahami, especially yang kanak-kanak yang 4-5 tahun lah. Kan memang suka bermanja. Dibagi tahu, difahami. Okey, contohlah air panas. Kadang-kadang suka tekan memigang. Jangan panas tu nak. Air panas tu jangan dipegang. Ya, betulnya. Mau memegang. Tapi kalau kita jelaskan, cuba pegang lah. Ya pegang sekali. Terkajut ya kan? Panas kan? Panasnya. So, itulah didikan dari hati dan penuh dengan kisah. Ia pun akan ingat. Oh, dia tu kena ajarnya oleh mama. Panas. Jadi, jarang latih ya? Jarang lagi. So, dibagi tahu dulu. Tapi dengan didikan. Tepat sekali. Jangan dimarah terus-terusnya. Jangan dimarah. Kita panas tu. Cuba panas tu jangan. Itu yang mau dibuatnya tu. Jadi bermacam cara sebetulnya. Bermacam cara. Saya suka analogi tentang memasak tadi dengan asam, garam dan gulanya membuatkan satu masakan yang nyaman dan sedap lah. Dan pastinya kalau seperti memasak tu ada cabarannya tersendiri kan. Ada cabaran. Apa pula dengan cabaran dari mendidik dari hati ni? Okey, masya-Allah. So dalam kehidupan ini sudah ada cabaran. Apalagi dalam mendidik siapa sahaja, semua sekali katanya ni sebenarnya kita ni semua ni pendidik dan pendidik kepada anak-anak tadi, adik-beradik dan sebagainya, dan paling penting apa mendidik hati kita ni, diri sendiri. Itu paling cabaran. Macam mana tadi kan mendidik diri sendiri ni. Dan antara lain, macam mana cabarannya antaranya ialah keletihan emosi. Emosi ni selalu ni kadang-kadang kita ni dapat mengawal. Kan empati ni bukannya senang kita ni belum dapat empati arah diri kita ni sendiri. Macam mana tadi kan empati arah orang lain. Tetapi sebenarnya itulah antara cabaran yang paling tinggi mengenai dengan emosi. Dan yang kedua adalah antaranya kepelbagaian kategori. Maksud kategori ni tadi macam umurnya macam-macam dan kepelbagaian pelajar. Macam-macam je background orang ni. So, that's why kalau kita mendidik dari hati itu, itulah antara cabarannya. Kan mengetahui kategori anak-anak ni. Dan antara lain lagi, tekanan masa. So, memerlukan masa yang panjang kadang-kadang kan. Mau long termnya. Long termnya tu macam mana? So, insyaAllah dengan Tani dapat mengadjust masa yang sesuai. Tani faham pelajaran ni macam mana, anak-anak ni macam mana, kawan-kawan kita ni macam mana, ia akan terdidik. Betul sekali. Berbagai orang diuji dengan pelbagai cara. Ada orang yang satu kekangan masa setia, tapi kesabarannya ada. Seorang banyak masanya tapi kesabarannya kurang. Macam mana kita ni kan mempraktikkan itu dalam kehidupan seharian kita ni juga. Betul sekali. Jadi itulah antara cabarannya mendidik dari hati ni. Jadi yang penting adalah untuk kita ni bersabarlah dalam kita ni mendidik hati Jadi tuan seterusnya, apa antara langkah yang perlu diambil supaya kita ini dapat mendidik dengan rasa empati? Silakan. Okey, macam mana caranya langkah-langkah yang perlu kita ni mendidik dengan penuh empati? Itulah okey, saya contoh kita ni mendidik anak-anak ataupun kita ni akan mendidik pelajar-pelajar tu. Macam mana caranya? Antara yang pertama ialah kita ni mendengar dengan aktif lah. Kita ni mendengar dengan teliti. Okay, setiap orang akan ada masalah. So antara yang paling terbaik adalah kita dengan mendengar dulu. Mendengar apa masalah anak-anak kita ni, apa isunya. Kadang-kadang yang belum faham. Itu yang akan mau bertanya. Tapi kadang-kadang sudah kita ni bertanya, kita ni marah-marah tu pulang. Marah-marah. Sudah bagi tahu, tanya lagi. Sudah bagi tahu tadi, tanya lagi. Belum faham. So kalau kita di sana kesabaran arah kita ni tadi cuma menguji kesabaran kita ni. Menguji kesabaran, tetapi Allah melatih kita ni untuk sabar.
Allah membagi ujian itu sebab ada sebab. Sebab ia mahu kita ni menjadi super mom istilahnya. Super mom ataupun kawan yang terbaik untuk memahami orang yang bermasalah tu. Okey. Antaranya tadi mendengar macam mana kita ni mendengar, fahamkan dulu apa keperluannya dan sebagainya. Sebab kalau sudah ia bercurhat arah kata ni, ia percayakan tadi itu sudah tu. Ya. Kalau ia bercerita kata, kalau ia nak bercerita artinya belum tah ia percayakan kita. Belum tanya takap bati. Tanya yang orang Brunei takap bati. Takap hati. Tangkap hati. Ya, tangkap hati. So, itu yang antara perlu kita ni fahami juga sebagai cara mendidik itu. Dan antara lain lagi yang disebutkan tadi adalah bersikap sabar. Sabaran ini sebenarnya ada 3. Kita ni perlulah sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menghadapi segala-gala maksiat dan sebagainya. Itu antara peringkat sabar. Tapi yang akan ditekankan tadi adalah macam mana kita ni sabar untuk menjalankan dalam perintah Allah. So, macam mana perintah Allah ni lah kan akan mendidik orang-orang di sekeliling kita ni. Di sanalah Allah akan membagi kita ni kepelbagaian pengajaran yang mana dapat tani lihat contoh yang dapat kita ambil adalah of course our Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak didikan-didikan yang diajarnya ke arah kita ni dalam bersabaran ni. Banyak ia punya kelebihan lah. Sebab apa yang kita tahu Allah menyayangi orang yang sabar juga. Tetapi ini pelaksanaan bagi kita ni Tapi insya-Allah kalau kita ni praktik dengan sebaik mungkin dengan kekuatan kita ni berbalik kepada Allah, Allah akan bagi kita ni kesabaran yang kuat. Dan antara lain lagi ialah membangun hubungan yang erat. Kan bonding. Bonding ni sebenarnya dah pelaksanaan kali kan membonding sama kalau keluarga lah. Kalau kata ni kan bonding sama keluarga ni ada antara satu perkara yang penting. Sebab keluarga silaturahim silaturahim bersama keluarga. Itu adalah salah satu perkara yang penting. Kalau kita ni bonding sama keluarga akan ada sesuatu kekuatan di sana. Yang perlu kita ni tahu. Kita ni contoh kita ni akan terapkan kepada anak-anak kita ni. Kita ni lihatkan hubungan yang erat macam mana. Nak kira anak itu ada masalah, adik-beradik ada masalah, kita ni cuba fahami dulu. Didikan dari hati dan kekuatannya akan keluar di sana. Kekuatan yang datang daripada siapa? Kekuatan yang datang daripada Allah. Ya, betul sekali. Itulah antara mungkin sedikit langkah-langkahnya lah yang boleh kita ni terapkan dalam dalam mendidik secara dari hati ni. Mungkin satu lagi boleh dikongsikan. Antaranya kita ni mengutamakan kesejahteraan emosi. Seperti yang kita ni faham, emosi ni penting sangat dalam kehidupan kita ni. Kalau kita ni tidak dapat mengawal emosi ni akan banyak akan terjadi. Ya, akan banyak ada kemudaratannya tuan. Apatah lagi yang berkaitan dengan mental. Antaranya macam mana boleh kemudaratan mental ni kita ni berburuk sangka. Semua takkan tadi itu penting yang berkaitan dengan husnuzon tuan. Husnuzon. Satu kita ni perlu mengelak husnuzon. Tapi macam mana mengelak husnuzon ni? So, itu yang perlu kita ni faham. Antara macam mana kita ni mengelak daripada husnuzon secara ringkasnya adalah hati itu kita ni terapkan adanya Allah, adanya Rasulullah. So that's why dengan adanya kekuatan ini kita ni boleh mengelak husnuzon. Ia akan datang tetapi dengan mengelak. Contohnya, mungkin ia belum tahu kali. Mungkin ia belum faham kali. Mungkin Syalaya ni belum ingat kali lupa kali. So datangnya lah baik sangka. Cuba kita ni tanya Syalaya dulu. Betul. So itulah antara contoh kekuatan emosi baru sedikit. Banyak lagi macam mana kita ni kan mengawal emosi-emosi kita ni. So itulah antara simpelnya hati itu adalah milik Allah. Kalau kita ni simpan di dalam hati kita ni mendahulukan Allah dan Rasulullah, insya-Allah Allah akan bagi kita ni kekuatan. Dan manusia tu perlu juga tetapi kita ni perlu simpan di tangan sahaja. Tepat sekali. Jadi perlu kita ni isi hati kita ni dengan imannya. Sebab itu adanya pepatah isi dada dengan imannya. Betul. Alhamdulillah ya. Dan hati itu kan yang satu otot. Selain kita melatih otot kita ni untuk jadi kuat dengan senaman, sukan dan sebagainya, kita latih hati kita ni untuk bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada orang sekeliling kita ni. Jangan diambil habis. Jangan ambil habis. Antaranya lain boleh diterapkan adalah sifat qanaah di sana. Sifat bersyukur. Sifat bersyukur. Sebab
bukannya senang juga kita ni kan menerapkan sifat qanaah ni. Macam mana? Itulah diterapkan dalam kehidupan antara lain termasuklah dengan mendidik dari hati itu. Termasuk lagi. Banyaklah lagi yang punya elemen-elemen penting yang dapat terapkan didik dari hati itu. Sebab kita ni mau dia punya long term itu. Sebab kita ni mau apa outcome anak kita ni. Dan sebab apa? Dengan adanya kasih sayang tadi, insya-Allah anak-anak ini akan jadi seseorang yang akan sentiasa ada adab dan akhlaknya lagi. Banyak elemennya tu. Alhamdulillah ya. Jadi yang penting adalah untuk kita ni didik hati kita ni dengan dengan kita ni sentiasa meletakkan Allah di hati kita ni. Insya-Allah pasti kita ni akan melakukan perkara-perkara yang memberikan kebaikan bukan untuk diri kita saja tapi untuk sekeliling ya. Pun terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Aminur Hazim bin Haji Osman iaitu pakar motivasi kita yang telah pun menjelaskannya mengenai dengan didik dari hati ini. Jadi perlu kita ingat yang penting adalah kesabaran, keterbukaan, komunikasi yang berkesan dan juga sokongan moral dan juga empati ya. Baik, terima kasih Tuan. Alhamdulillah, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.